Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Burhan, pakar telinga, hidung dan tekak ENT dari Sunway Specialist Center, Damansara. Pada hari ini kita akan bincang sedikit sebanyak tentang prosedur-prosedur ENT yang dilakukan dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Ramai pesakit ENT menghadapi masalah hidung yang memerlukan mereka untuk memakai alat semburan hidung ataupun nasal spray. Untuk pengetahuan semua, penggunaan alat semburan hidung ataupun nasal spray pada bulan puasa tidak membatalkan puasa dengan syarat ia tidak disedut. Ini adalah pangkal hidung atau pangkal rongga hidung yang disebut oleh ulama sebagai khashum, dan apa-apa bahan yang melepasi batas ini dianggap membatalkan puasa. Jika semburan nasal spray disedut, semburan itu akan melepasi batas ini dan ia akan masuk ke dalam nasopharynx, seterusnya membatalkan puasa. Berdasarkan hukum yang sama, pemeriksaan hidung nasoendoskopi iaitu pemeriksaan menggunakan kamera teropong adalah tidak membatalkan puasa selagi mana semburan ubat pelali tidak digunakan. Untuk pengetahuan semua, semburan ubat pelali yang digunakan untuk pemeriksaan memerlukan pesakit untuk menyedut bahan tersebut, maka ia akan membatalkan puasa. Ubat titis telinga tidak membatalkan puasa selagi mana ubat titis itu tidak melepasi batas gegendang telinga. Untuk jangkitan telinga yang melibatkan telinga luar iaitu otitis externa di mana tiada lubang pada gegendang, penggunaan ubat titis telinga dalam keadaan ini tidak membatalkan puasa. Sebaliknya, jika terdapat jangkitan telinga tengah dan juga terdapat lubang pada gegendang, penggunaan ubat titis telinga dalam situasi ini akan menyebabkan pembatalan puasa. Telinga tengah ataupun middle ear bersambung dengan nasopharynx ataupun belakang hidung melalui tiub kecil yang dinamakan eustachian tube. Penggunaan ubat titis telinga dalam keadaan telinga berlubang akan menyebabkan pengaliran ubat tersebut ke dalam eustachian tube, terusnya ke dalam nasopharynx. Dan ini akan mengalir ke dalam rongga makanan dan ini akan menyebabkan pembatalan puasa. Untuk itu adalah mustahak untuk setiap pesakit berjumpa dengan doktor yang berpengalaman dalam ENT untuk memastikan keadaan gegendang telinga sebelum memakai ubat titis telinga untuk mengelakkan puasa anda terbatal. Berdasarkan hukum yang sama, pemeriksaan otoendoskopi ataupun pemeriksaan telinga menggunakan kamera teropong adalah tidak membatalkan puasa kerana lazimnya pemeriksaan ini tidak melepasi batasan gegendang telinga. Secara dasarnya, ubat kumur-kumur ataupun mask gargle tidak membatalkan puasa selagi tidak melibatkan proses penelanan. Proses kumur-kumur hanyalah terhad kepada rongga dalam mulut ataupun oral cavity dan tidak melibatkan penelanan. Jika ia melepasi batas ini, proses penelanan akan berlaku secara automatik sekaligus membatalkan puasa. Sebagai rumusan, setiap prosedur yang kita bincangkan tadi melibatkan beberapa keadaan tertentu dan syarat-syarat tertentu untuk mengelakkan puasa terbatal. Muzakarah juga menyarankan agar prosedur-prosedur yang lebih invasif ditangguhkan kepada waktu selepas buka puasa untuk mengelakkan keadaan di mana puasa mungkin boleh terbatal. Akhir sekali, jika anda ingin tahu lebih lanjut dan ingin penerangan lebih terperinci, anda disarankan untuk berjumpa dengan doktor pakar ENT. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.